Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat pengurusi Masjid Syakir yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, khusus kepada segenap hadirin wa hadirat Allah. InsyaAllah sebelum kita memulakan pengajian kita kitab Masailul Tauhid muka surat 43, mari sama-sama membacakan surah Fatihah kepada sahibul hajat Ustaz Tuan Haji Yahya tadi. Bersyukur semoga anak dia segera sembuh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insyaallah kita meneruskan pengajian kita kitab Masailul Tauhid. Kita masuk pada kenyataan sifat ma'nawiyah. Maksudnya kenyataan sifat ma'nawiyah, haqaiq atau hakikatus sifatil ma'nawiyah. Jadi kita dah terangkan sifat ini ada sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud, sifat salbiyah, negative attributes atau negative attributes. Ada yang guna terjemah betul. Maksudnya sifat yang menunjukkan Allah mustahil lawan daripada sifat tersebut. Sifat itu ditetapkan untuk memastikan bahawa, bukan memastikan, berarti untuk menunjukkan bahawa Allah SWT tidak bersifat dengan lawan dari sifat tersebut. Maka yang ketiga dipanggil dengan kenyataan sifat ma'nawiyah. Apakah itu sifat ma'nawiyah? Sudah kita ketahui segala sifat ma'ani. Jadi, yang ketiga sifat ma'ani, iaitu sifat menunjukkan positive attributes. Sifat yang menunjukkan Allah SWT bersifat dengan sifat tersebut, iaitu sifat yang berdiri pada zat. Lalu sekarang sifat ma'nawiyah. Dah ada ma'ani, dah ada ma'nawiyah pula. Sudah kita ketahui segala sifat ma'ani, maka wajib pula kita ketahui 7 sifat lagi, iaitu segala sifat yang qadim lagi thabit bagi zat Allah Ta'ala, yang melazimi bagi ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah ni lebih kurang macam ni lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah, kuasa. Lalu kita nak khabar yang Allah SWT ini dalam keadaan berkuasa lah. Itu nama dia ma'nawiyah. Sebab itu dia melazimi sifat kudrah tadi, melazimi sifat ma'ani tadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Melazimi sifat ma'ani tadi. Jadi kalau Allah SWT ada sifat ilmu, kaunuhu aliman, berarti adanya Allah SWT itu zat yang alim. Kan? Kenapa nak kena letak macam tu? Cukuplah sifat ilmu saja. Betul. Itu pendapat yang asah. Dia tak perlu menetapkan sifat ma'nawiyah. Dia cukup dengan ma'ani, kerana ma'ani Allah sudah menunjukkan Allah bersifat dengan sifat tersebut. Tapi yang meletakkan sifat ma'nawiyah sebab dia kata macam ni. Allah bersifat dengan sifat ilmu, itu sifat ma'ani. Tapi takut orang nanti anggap kalau Allah berilmu, betul ke Allah SWT dalam keadaan berilmu? Ibarat dia kalau ada orang ni dia fikir manusia ni ada sifat mendengar, tapi bila dia tidur belum tentu mendengar. Nak kata macam tu, maka disabitkanlah Allah SWT ni ada sifat sama, sifat ma'ani.
Kalau dia dalam kalau dia adalah ada sifat sama, berarti dia juga dalam keadaan sami'an, dalam keadaan maha mendengar. Ini dia panggil maknawiyah. Kalau yang pertama kata tak perlu, lah kerana sifat sama Allah SWT, sifat dia qadim, sedia ada, berarti selama-lamanya. Tak ada istilah dia sekarang dengar, besok tak dengar. Ini kita kena faham. Dari sini hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita dapat mengambil kesimpulan perbezaan pendapat antara dua mazhab ini berbeza bahasa saja, cara pandang sahaja. Tak perlu nak gaduh. Seseorang itu boleh jatuh kufur kalau dia kata Allah SWT ada sifat sama tapi dia tengah tak dengar sekarang. Itu jelas boleh kufur. Itu dia. Kerana Allah SWT sentiasa maha mendengar. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Ini nak mudah cara faham sahaja. Apa erti sifat maknawiyah dan nyatakan mana dia sifat maknawiyah? Erti maknawiyah itu ialah kelakuan yang wajib bagi zat selama zat itu bersifat dengan ma'ani. Iaitu erti maknawiyah itu keadaan, kelakuan itu hal keadaan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama mana zat itu bersifat dengan ma'ani, selagi mana zat itu Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Iaitu sama, basar, kalam, qudrah dan lain-lain. Kerana dengan suatu itu kerana iaitu sifat ma'ani yang telah lalu sebutannya dan ianya 7 sifat, maka iaitu apa dia? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kerana sifat ma'ani itu kan ada 7. Kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. 7. Berarti kaunuhu dia 7 jugalah. Kaunuhu qadiran, muridan, aliman, sami'an, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Kerana kalau Allah SWT dalam keadaan, kalau Allah SWT berkuasa, berarti dia juga dalam keadaan berkuasa. Ini. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Soalan, apa erti kaunuhu ta'ala qadiran dan apa makna? Apa erti dan maknanya kaunuhu ta'ala qadiran? Adanya Allah SWT itu dalam keadaan kuasa. Kaunuhu ta'ala qadiran ertinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Menerangkan bahawa keadaan Allah Ta'ala itu kuasa. Maknanya iaitu satu sifat yang qadim, yang tabir, lagi berdiri pada zat dan melazimkan bagi kudrah. Lawannya kaunuhu ajizan, artinya keadaannya yang lemah iaitu mustahil dan dalilnya dalil kudrah. Diikut Imam Bajuri ini, asal dia kalam ini kalam Imam Bajuri. Exactly. Dalam bahasa Arab lah Imam Bajuri sebut. Iaitu apa? Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa artinya sifat yang qadim, yang sabit, lagi berdiri pada zat dan melazimkan bagi kudrah. Kita tahu Allah SWT ini ada sifat kudrah, iaitu sifat yang berdiri pada zat yang qadim sedia ada. Maka qauluhu ta'ala qadiran, iaitu dia melazimi bagi kudrah. Allah SWT dalam keadaan kuasa. Itu maksudnya. Ini senang tu. Lawan dia berarti ajizan, kaunuhu ajizan. Adanya Allah SWT dalam keadaan tidak berkuasa. Itu mustahil.
Macam manusia ni, kita ni ada kuasa. Boleh angkat barang? Boleh, tak ada masalah. Cuba tidur. Ajiz ke tak? Ajiz. Kau dulu, ajiz. Kita jadi lemah. Allah SWT tidak. Dia sentiasa berkuasa. Tidak akan terhinggap dengan lemah sama sekali. Apa erti kaunuhu muridan dan maknanya? Kaunuhu muridan artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Jadi keadaan Allah Ta'ala ini yang berkehendak. Itu keadaannya, dia berkehendak. Maknanya ialah satu sifat yang qadim, yang sabit, lagi berdiri ia pada zat yang melazimkan iradah. Melazimkan iradah. Lalu dia kata apa? Lawannya kaunuhu karihan. Lawannya adanya Allah SWT ini dalam keadaan terpaksa. Intinya keadaannya yang benci, iaitu mustahil. Dalilnya ialah dalil iradah. Takkan Allah SWT berkehendak, tapi bab ni dia tak boleh, dia kena ikut apa yang telah terjadi. Mana boleh macam tu? Manusia kena macam ni lah, nak macam mana dah terjadi macam tu lah dia. Itu manusia. Allah tak, He is greater. Means satu itu tidak mendesak menjadikan Allah SWT mesti kehendak dengan itu. Tidak. Kerana semua benda yang berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau dia nak pada sesuatu, dia sebut kun, maka adalah, maka jadilah perkara tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Soalan, apa erti kaunuhu aliman dan apa maknanya? Kaunuhu aliman artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Maknanya ialah suatu sifat yang qadim, yang sabit, lagi berdiri pada zat yang melazimkannya, melazimkan. Lawannya kaunuhu jahilan, artinya keadaannya yang jahil, iaitu mustahil. Dalilnya dalil ilm. Maksud dia apa tu? Iaitu erti kaunuhu ta'ala aliman, Allah SWT itu ada sifat ilmu, maha mengetahui. Maka dia dalam keadaan maha mengetahui selama-lamanya. Tak ada, dia tak tahu. Beza manusia tidur, tak tahulah. Malam tadi, siapa yang tidur awal, tak tahulah Morocco kalah. Contoh dia. Tak apa. Dah jauh dah tu. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Manusia beza. Sifat dia tidak qadim, tidak abadi, tidak sentiasa seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kaunuhu ta'ala aliman, sentiasa dalam keadaan maha mengetahui. Macam tu je lah Ustaz. Macam tu lah. Apa gunanya? Lah saya kata itu khilaf ulama. Sebab itu ada ulama yang kata, kenapa orang duk marah sifat 20, sifat 20, sifat 20? Imam Sanusi dia tak sifat-sifat 20, dia kata sifat 13. Sebab Imam Sanusi memandang bahawa maknawiyah ini dah tidak perlu disabitkan, dia kerana dia hanya amrun itibari sahaja. Hanya ada di akal kita sahaja. Kan? Nak kata Allah ada sifat kudrah, itu betul-betul sifat yang wujudiyah yang ada pada zat. Adanya Allah dalam keadaan qadiran, automatiklah, tak payahlah nak sebut. Nak sebut tu hanya ada dalam fikiran sahaja. Amrun itibari. Ini dijelaskan oleh ulama-ulama dalam syarah. Tapi tak apa dah. Dah ada, kita takhwih kan. Apa arti kaunuhu hayyan dan maknanya? Apa makna?
Kaunuhu hayyan artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Keadaannya Allah Ta'ala itu yang hidup. Maknanya iaitu satu sifat yang qadim, yang sabit, lagi berdiri pada zat yang melazimkan hayat. Lawannya kaunuhu mayyitan. Lawan dia Allah SWT ini mayyit. Artinya keadaannya yang mati iaitu mustahil. Dalilnya adalah dalil hadirin wal hadirat. Apa artinya kaunuhu sami'an? Dan apa makna? Kaunuhu sami'an artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Maknanya ialah satu sifat yang qadim, yang sabit, lagi berdiri pada zat yang melazimkan sama. Itu maksud. Lawannya kaunuhu asam, artinya keadaannya yang tuli iaitu mustahil. Dalilnya dalil sama-sama. Kaunuhu, apa artinya kaunuhu basiran? Dan apa maknanya? Kaunuhu basiran artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Maknanya ialah satu sifat yang qadim, yang sabit, lagi berdiri pada zat yang melazimkan basar. Melazimkan basar Allah. Lawannya kaunuhu al-a'ma, buta. Lawannya adanya Allah SWT ini buta. Ini mustahil bagi Allah SWT. Artinya keadaannya yang buta iaitu mustahil. Mustahil Allah SWT itu buta. Dalilnya iaitu apa? Dalil basar. Okey. Yang terakhir daripada maknawiyah, apa erti kaunuhu mutakalliman dan apa maknanya? Kaunuhu mutakalliman artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Maksudnya keadaan dia. Maknanya ialah satu sifat yang qadim, yang sabit, lagi berdiri pada zat yang melazimkan kalam. Lawannya kaunuhu abkam. Artinya keadaannya yang kelu iaitu mustahil. Dalilnya dalil kalam. Hadirin wal hadirah hafizahullah. Itu adalah semua sifat maknawiyah yang dibincang oleh ulama. Maka sekarang masuk pada penerangan. Apa farq? Farq itu apa? Perbezaan. Jadi orang Melayu dulu ni, dia kekalkan Arab tu. Apa farq? Macam tu. Dia tak terjemah berbeza. Perbezaan dia tak terjemah. Apa farq? Iaitu perbezaan di antara berdiri ma'ani dengan berdiri maknawiyah pada zat. Dia nak bezakan apa perlu ma'ani maknawiyah. Ma'ani kita tahulah. Maknawiyah ni kenapa kena ada? Apa beza dia? Jawabnya, farqnya, perbezaannya, berdiri ma'ani itu berdiri lagi maujud. Jadi sifat ma'ani ini sifat yang berdiri pada zat dan sifatnya wujudiyah. Wujudiyah itu berarti kalau Allah bukakan kasyaf, penglihatan kita, nescaya kita akan lihat sifat tersebut. Suara nak hilang. Hari ini daurah kitab Al-I'lam bi anna at-tasawuf min syariatil Islam di UIA. Siapa yang nak ikut marhaban boleh. Bukan hanya untuk pelajar UIA. Kitab ni dah pernah daurah dekat masjid ni berapa bulan lepas, tapi tak khatam. Baru sampai bab, saya lupa. Baru awal hadis kedua kalau tak salah. Tapi insya-Allah nanti kita akan sambung juga bagi khatam daurah tersebut. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Lalu dia sebut farqnya berdiri ma'ani itu berdiri lagi maujud dan berdiri maknawiyah menengahi antara maujud dan ma'lum. Maksud dia kalau maknawiyah ini
Nak kata dia sifat yang wujudiah tak juga, kerana dia melazimi sifat ma'ani. Nak kata dia tak wujud tak juga, kerana memang Allah SWT dalam keadaan berkuasa, dalam keadaan melihat, dalam keadaan mendengar, dalam keadaan berkehendak, dalam keadaan hidup, dalam keadaan mengetahui, alim. Nampak tu tuan-tuan? Jadi ulama dia kata macam tu. Jadi nak kata dia ma'dum tak? Ma'dum tu tak ada. Nak kata dia wujud tak juga. Sebab ma'ani tu yang wujud. Dia lazim kepada ma'ani saja. Ni diterangkan. Dan antara keduanya berlaziman. Dan whatever it is, ma'ani dan ma'nawiyah ini saling berlaziman. Tetapi kedua-duanya berlain-lainan. Bukan satu. Cuma nak kata ma'nawiyah itulah ma'ani, tak. Menurut satu pendapat. Kerana ma'nawiyah itu menerangkan sifat yang menerangkan Allah SWT dalam keadaan berkuasa. Dalam keadaan mendengar. Satu pendapat kata tak payah sabitkan. Kerana kalau Allah bersifat dengan sifat kudrah, ma'ani kudrah, otomatik dia mestilah berkuasa. Dan selama-lamanya kerana kudrah Allah itu qadimah. Khalas. Perbezaan. Misalnya seperti didapatnya kudrah pada zat. Dia bagi contoh. Ada yang bersifat kudrah pada zat. Maka didapatilah padanya akan sifat dinama kau dengan kaunuhu qadiran. Berarti dia itu juga bersifat dengan dalam keadaan qadiran. Kan? Ini dia hadir wal hadar. Sama ada zat qadim atau baru. Umpama telah menjadi Allah pada zat si Zaid kudrah. Allah jadikan Zaid bersifat dengan sifat kudrah atas satu perbuatan. Maka jadilah padanya satu sifat yang bernama keadaan si Zaid yang berkuasa. Lebih kurang macam itulah nak mudah faham. Demikian segala yang tinggal daripada sifat ma'nawiyah. Gitulah semua sifat yang bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Mana yang dikatakan sifat zat dan mana yang dikatakan sifat fi'il? Ini penting. Mana satu dikatakan sifat zat dan yang mana satu sifat fi'il. Fi'il itu perbuatan. Zat itu zat. Bermula sifat zat itu ialah sifat ma'ani. Sifat zat itu sifat ma'ani. Dan sifat fi'il itu ialah seperti mengadakan dan mentiadakan. Khalqu wa'damu yuhyi wa yumit. Allah kan yuhyi wa yumit. Mewujudkan, meniadakan, menginikan, menghitukan. Itu contoh. Itu nama dia sifat fi'il. Memberi rezeki. Orang miskin tiba-tiba jadi kaya. Perbuatan Allah. Mudah nak fahamlah contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Itu sifat Maha Kuasa. Ada orang miskin tiba-tiba jadi kaya. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bagi rezeki ke dia. Memberi rezeki kepada fulan tadi. Kayalah fulan tadi. Kayanya fulan ini dari miskin menjadi kaya. Berarti hadis. Perbuatan Allah baru. Sifatnya qadimah. Allah SWT ada nama Ar-Rahman, Ustaz. Kenapa dia tak bersifat Ar-Rahman? Kita jawab Ar-Rahman ni nama Allah yang tercetak daripada perbuatan Allah. Fi'il. Iaitu maka kita katakan. Kita katakan bahawa Ar-Rahman ini adalah fi'il.
termasuk perbuatan Allah. Dia nama Allah yang memiliki makna fi'il, perbuatan Allah. Contohnya ada orang tengah sakit, Allah turunkan rahmat, dia dah tak sakit. Contoh dia kan. Tuh, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka adalah segala sifat af'al itu, ini padanya berikhtilaf antara mazhab Asy'ari, tidak membilangkan dengan qadim sifat af'al, tetapi Maturidiyah menghukumkan dengan qadim sifat af'al. Jadi Asy'ariyah kata tak qadim, Maturidi kata qadim. Disebut. Maka dari kerana itulah Maturidiyah membilangkan sifat ma'ani 8 dengan ditambahnya takwin intaha syarqawi. Maka ditambahlah sifat takwin. Kerana bagi mereka takwin itu bukanlah af'al tapi sifat yang qadimah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Suara hilang, tak berhenti dari semalam ceramah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan, apa makna ta'alluq? Ta'alluq yang kita terangkan sikit minggu lepas. Kaitan dan nyatakan berapa sifat yang berta'alluq dan berapa yang tidak berta'alluq. Makna ta'alluq itu iaitu menuntut oleh sifat akan pekerjaan yang lebih di atas perdiriannya dengan zat, seperti menuntut kudrah akan makduran dan iradah akan muradan. Dan yang bertakluk dengan sifat itu 6. Maksud dia apa? Kalau Allah SWT bersifat dengan sifat kudrah, kuasa, mesti ada yang dikuasai. Allah maha mendengar, ada yang didengari. Allah maha melihat, ada yang dilihati. Allah maha mengetahui, ada yang diketahui. Allah maha berfirman, ada yang difirmankan. Kan? Ini nama dia ta'alluq. Keterkaitan antara sifat dengan muta'allaq. It relates to what? In English we call it, this attribute relates to what? Sifat ini berkaitan dengan apa? Itu maksudnya. Hadirin wal hadirat. Yang pertama, kudrah dan iradah. Ta'alluq keduanya dengan segala mungkin, yang mana ta'alluq itu memberi bekas dan ta'alluq iradah itu menentukan. Jadi kudrah dan iradah ini berta'alluq dengan segala perkara mungkinat. Mungkinat ini perkara yang mungkin. Jadi kudrah Allah, iradah Allah berta'alluq dengan segala mungkinat. Mungkinat ni contoh dia apa? Alam. Jadi bila kita kata kuasa, Allah berkuasa apa? Perkara yang mungkinat je lah. Berkuasa menciptakan alam, berkuasa menciptakan manusia, berkuasa mengutus manusia menjadi Nabi. Ada manusia menjadi Nabi zaman Rasulullah SAW terakhir. Itu kehendak Allah, kehendak Allah. Allah nak alam ini dicipta, terciptalah alam ini. Ini perkara mungkin. Boleh tak alam ni tak wujud? Boleh. Maka kalau ada orang tanya, Ustaz, boleh tak Allah SWT berkuasa ke Allah SWT, berkehendak ke Allah SWT, berkehendak untuk mencipta anak lagi? Kita jawab, tak boleh lah. Mustahil. Kenapa mustahil? Anak bagi Allah itu mustahil, bukan mungkinat. Maka mustahillah Allah itu mencipta anak, mustahil Allah berkehendak kepada anak.
Kerana sifat qudrah dan iradah bertakluk pada perkara yang mungkin sahaja. Ini. Yang mana ta'aluk itu memberi bekas dan ta'aluk iradah itu menentukan. Bentuk ta'aluk dia apa? Qudrah ta'aluk dia takfir, memberi bekas. Iradah ta'aluk dia, bentuk ta'aluk dia adalah takhsis, menentukan. Hadirin wal hadirat. Ta'aluk keduanya dengan segala mungkin, barang apa jua mungkin, sehingga barang yang terlintas di dalam hati seseorang pun dita'aluk oleh qudrah iradah juga. Dan mustahil bertakluk keduanya kepada yang wujud dan yang mustahil. Hadirin wal hadirat hafizakum. Sampai apa? Dia kata gini. Sehingga apa sahaja mungkin, segala mungkin. Apa saja, barang apa jua mungkin. Itu dia kata. Barang apa je mungkin termasuk daripada. Sehingga barang yang terlintas dalam hati seseorang pun dita'aluk oleh qudrah iradah. Terlintas dalam hati, naklah, tak naklah, ini juga merupakan apa? Ta'aluk sifat qudrah dan iradah Allah SWT, kerana dia termasuk daripada mungkin. Sikit lagi dah syuruh. Dua lagi. Burung berkicauan. Dah macam panggil-panggil suruh cuti. Dan sama saya tu takut nanti tuan-tuan ada rasa, lama benar ustaz ni. Dan sama dan basar. Ta'aluk keduanya dengan segala maujud, sama ada yang maujud itu qadim ataupun hadis, telah lalu sebutannya. Jadi apa? Sama dan basar, ta'aluk keduanya dengan segala maujud, dengan semua benda yang wujud. Sama ada yang wujud itu qadim ataupun hadis. Sama ada iaitu qadim ataupun hadis. Telah lalu sebutan. Dan yang ketiga, ilmu dan kalam. Sifat ilmu dan kalam Allah bertakluk kedua-duanya dengan segala yang wajib dan jaiz dan yang mustahil. Kenapa? Allah berfirman tentang wajib. Allah mengetahui perkara yang wajib. Allah tahu Allah itu Isa. Allah tahu mustahil bagi Allah ada anak. Dan Allah berfirman tentang apa? Perkara yang wajib, jaiz dan lain-lain. Dan yang mustahil, yang mana ilmu ta'aluk inkishaf. Ta'aluk inkishaf apa? Kalau ilmu ni bentuk ta'aluk dia adalah tersikap segala-galanya. Dan kalam ta'aluk dalalah. Sedangkan kalam ni ta'aluk dia dalalah, menunjukkan pada sesuatu. Wallahu ta'ala al-muwaffiq a'lam. Hadirin wal hadirat. Allah. InsyaAllah kita berhenti di situ. Kita sambung pada bulan depan. Tahun baru. Sebab minggu depan saya kuliah subuh di Masjid Khairiah Seri Gombak, ilmu tasawuf. InsyaAllah bulan depan ni berarti bulan Januari, 1 Januari. Ada kan 1 Januari? Takkan masjid cuti kot. Betul? Ke tahun baru cuti. Masjid ada orang yang bercuti. Bercuti ni ngaji lah. Bukan apa. Ada masjid tahun baru dia tutup. Bukan masjid itu tutup, dia ada solat tapi semuanya cuti. Kalau cuti sebab banyak balik kampung, tak apalah kita cuti. Tapi kalau cuti sebab malam tadi pergi ke berjoget dekat Dataran Merdeka, tak boleh lah. Tahun baru itu bukan tahun Hijri, tahun Masehi. Masehi itu miladiah, kelahiran Nabi Isa alaihissalam dulu mereka. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita kalau tak cuti, saya tak tahu masjid lah. Bukan urusan saya. Kalau masjid kata go terus, kita terus. Kalau dia kata cuti, wallahu a'lam.
So jumpa tahun 2023 Masehi yang akan datang. InsyaAllah. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.